Assalamualaikum kepada semua pelajar. Okey, untuk pembelajaran hari ini, kita masih lagi di bab 3 iaitu zaman prasejarah. Okey, pada pembelajaran yang lepas, kamu telah mempelajari dua subtopik dalam bab 3 iaitu kamu telah mempelajari maksud zaman prasejarah dan juga subtopik 3.2 lokasi zaman prasejarah di dunia. Okey, dalam subtopik pertama iaitu maksud zaman prasejarah, kamu telah mengetahui dan memahami apa itu maksud zaman prasejarah dan juga kamu juga dapat mengetahui 4 tahap zaman prasejarah iaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan juga zaman logam. Okey. Dalam subtopik yang pertama juga kamu juga telah mengetahui tempoh bagi setiap zaman prasejarah tersebut. Dan bagi subtopik yang kedua iaitu lokasi zaman prasejarah di dunia yang mana kamu dapat mengetahui lokasi zaman prasejarah di dunia dan juga lokasi zaman prasejarah di Asia Tenggara. Yang mana lokasi zaman prasejarah di dunia mempunyai 8 lokasi yang telah diiktiraf oleh UNESCO. Dan lokasi zaman prasejarah di Asia Tenggara mempunyai 6 lokasi. Okey, jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk ke dalam subtopik yang baru. Tapi sebelum kita mempelajari topik yang terbaru itu, cikgu nak tunjukkan satu video yang berkaitan dengan subtopik ini. Okey, cikgu nak kamu tengok dan fahamkan video yang cikgu tayangkan ini. Okey? Welcome to a trip through time. Are you ready to travel to the past? Today we're going to learn about prehistoric times. Emily and Jay were bored. Their dad was a famous scientist. He worked in his lab. He never let them in. But one day, the children ignored him and snuck in. There was a strange machine with 1,000,000 buttons on it in the room. They were surprised when they saw it. Wow! Their dad had told them about a new invention, a machine they could use to travel back in time. Emily and Jay walked into the time machine without thinking. Jay accidentally hit a lever and the machine started to talk. Hello, children. I'm Timezor. Why did you turn me on? Now you must travel with me through time. Fasten your seat belts. We're traveling to a prehistoric town from many, many years ago. Welcome. My name is Brimar. I'm this tribe's chief. Sit near the fire and tell me who you are. Careful, don't burn yourselves. People discovered fire around 790,000 years ago. Thanks to this discovery, they could protect themselves from wild animals, cook their food, and make weapons and tools. These paintings from ancient times of animals and lions have been found on rocks and caves. They are some of the oldest artwork known to man. One of the oldest and most important is in Spain, in the cave of Altamira. Look, Jay! They're hunting mammoths over there. They'll eat its meat, make clothes from its skin, make paintbrushes, and make tools. The mammoth is a mammal similar to an elephant that went extinct around 11,000 years ago. They lived in herds and ate grass and shrubs. The biggest ones could grow to 17 feet high and 30 feet long. In the Paleolithic period, people needed to create tools to hunt and cook. They built them from wood, stone, and animal bones.
Knives, arrows, and axes are some examples of tools. Wow! And look over there! A man fishing with a spear! Hey! And that woman is picking berries! Speaking of food, I'm hungry. Brimar, is there a burger place anywhere around here? Children, you've learned that in prehistoric times, people hunted, fished, and gathered fruit. Subtopik 3.3 iaitu ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Jadi kita telah masuk dalam subtopik yang ketiga dalam bab 3 zaman prasejarah, iaitu ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Untuk standard pembelajaran, pelajar akan dapat membandingkan ciri-ciri kehidupan zaman prasejarah. Jadi kita dah tahu kan zaman prasejarah ini mempunyai 4 tahap, iaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan zaman Logam. Jadi kamu akan dapat membandingkan setiap ciri-ciri kehidupan tu berdasarkan 4 zaman prasejarah. Dari segi objek pembelajaran, pada akhir pembelajaran, pelajar akan dapat membandingkan perbezaan kehidupan pada zaman prasejarah dan juga menyenaraikan keupayaan manusia prasejarah meneruskan kelangsungan hidup. Okey, jadi kamu akan dapat mengetahui keupayaan manusia zaman prasejarah, apa yang mereka lakukan untuk meneruskan kelangsungan hidup, kerana kita tahu pada zaman prasejarah ini mereka hidup dalam serba kekurangan kerana ketiadaan teknologi seperti yang kita ada sekarang. Tidak seperti zaman moden, kerana mereka perlu melakukan sesuatu untuk meneruskan kehidupan, mencari makanan sendiri dan lain-lain. Jadi masuk kepada ciri-ciri manusia zaman prasejarah. Okey, ciri-ciri manusia zaman prasejarah ni mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri yang menonjol, yang menunjukkan ciri-ciri manusia zaman prasejarah. Okey, jadi di sini terdapat 7 ciri manusia zaman prasejarah yang kita akan lihat, iaitu dari segi peralatan, kepercayaan, kesenian dan kebudayaan, kegiatan ekonomi, pengumpulan makanan, tempat kediaman dan organisasi sosial. Okey, akan masuk kepada tempat kediaman. Kediaman yang pertama, kita masuk kepada zaman Paleolitik. Okey, kamu telah mengetahui kan, kamu telah mempelajari yang mana zaman prasejarah terbahagi kepada 2, iaitu zaman batu dan zaman logam. Yang mana zaman batu terbahagi kepada 3, iaitu zaman Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik. Jadi kita akan mempelajari zaman Paleolitik. Kita tengok tempat kediaman zaman Paleolitik. Okey, pada zaman Paleolitik ini penempatan tempat kediaman masyarakat adalah di dalam gua dan juga di lubang bawah tanah. Selain itu, masyarakat zaman Paleolitik juga tinggal di bawah pokok, dan juga selain itu tempat berlindung mereka diperbuat daripada ranting kayu. Jadi pada zaman Paleolitik ni mereka hidup dalam keadaan yang serba ringkah. Okey, kita tengok pada zaman Mesolitik. Pada zaman Mesolitik, masyarakat juga masih lagi tinggal di dalam gua dan lubang bawah tanah, dan juga tempat berlindung daripada ranting kayu. Dia sama seperti zaman Paleolitik, namun kawasan tumpuan mereka di pinggir sungai dan laut untuk mendapatkan bekalan air dan makanan. Jadi pada zaman Mesolitik ni dia hampir sama dengan zaman Paleolitik, namun terdapat sedikit perkembangan yang mana kawasan tumpuan mereka pada waktu tu, pada zaman Mesolitik ni, mereka sudah tumpuan mereka di pinggir sungai dan laut. Kerana apa? Kerana untuk mendapatkan
bekalan air dan makanan dan memudahkan urusan harian mereka. Okey, kita tengok pada zaman Neolitik. Pada zaman Neolitik ini, manusia ini telah tinggal menetap di kawasan pertempatan, terutamanya di lembah sungai dan persisiran pantai. Dan selain itu, mereka juga membina rumah daripada batu, tanah liat dan kayu. Jadi pada zaman Neolitik ni, mereka sudah tinggal menetap. Yang mana pada zaman Paleolitik dan Mesolitik, mereka ini masih lagi hidup secara berpindah randah. Namun pada zaman Neolitik ni sudah ada perkembangan yang mana mereka sudah tinggal menetap. Dan kawasan penempatan tumpuan adalah di lembah sungai dan persisiran pantai. Dan mereka juga telah pandai untuk membina rumah daripada batu, tanah liat dan kayu. Okey, kita masuk kepada zaman logam. Okey, pada zaman logam ini manusia telah hidup menetap dan telah membina tempat kediaman yang lebih baik dengan batu, tanah liat dan kayu serta lebih tersusun. Mereka juga tinggal di kawasan lembah sungai, persisiran pantai dan tanah tinggi. Jadi, perkembangan yang kita tengok dari pada zaman logam ialah mereka telah membina tempat kediaman yang lebih baik daripada zaman Neolitik. Dan kawasan tumpuan mereka lembah sungai, persisiran pantai dan tambah satu lagi itu tanah tinggi. Kalau zaman Neolitik ni kawasan tumpuan mereka adalah lembah sungai dan persisiran pantai. Tapi kalau zaman logam, mereka juga memilih untuk menduduki kawasan kawasan tanah tinggi sebagai tempat kediaman mereka. Jadi kamu juga boleh melihat buku teks untuk melihat lebih lanjut dan gambaran tempat kediaman masyarakat zaman prasejarah di muka surat 52. Okey. Terusnya kita masuk kepada peralatan. Kita akan melihat apa peralatan yang manusia zaman prasejarah gunakan. Okey. Kita tengok yang pertama iaitu pada zaman Paleolitik. Pada zaman Paleolitik ni, mereka membuat peralatan daripada batu, kayu dan tulang haiwan. Okey, jadi pada zaman Paleolitik ni, peralatan mereka adalah dalam bentuk sedia ada, ringkas dan kasar buatannya. Maksudnya, mereka menggunakan batu yang sedia ada. Maksudnya, tidak ada banyak perubahan. Namun, pada zaman Mesolitik ni, masih diperbuat daripada kayu, batu dan tulang haiwan. Masih lagi sama. Tapi buatannya lebih halus dan kemas. Ini adalah perbezaannya. Perbezaannya dengan zaman Paleolitik. Yang mana pada zaman Mesolitik ni, buatannya adalah lebih halus dan kemas. Dan alatan yang lebih kecil dikenali sebagai microlith. Apa itu microlith? Okey. Microlith ialah artifak batu kecil yang nipis yang mempunyai sisi yang tajam bergerigi. Okey, itu adalah microlith. Okey, mereka juga menggunakan panah semasa memburu binatang dan juga menggunakan perangkap untuk menangkap ikan. Jadi kita dapat melihat perkembangan pada zaman Mesolitik. Okey, kita tengok pada zaman Neolitik. Pada zaman Neolitik ini, dari segi peralatannya lebih halus dan kemas. Sebagai contohnya, alat menggali dan roda. Jadi pada zaman Neolitik ini, peralatannya lebih halus dan kemas daripada zaman Mesolitik dan Paleolitik. Okey, pada zaman logam pula, masyarakat zaman prasejarah ini mencipta peralatan daripada logam. Yang mana kita tahu pada zaman logam ini adanya penggunaan besi dan gangsa. Okay, jadi mereka mencipta peralatan daripada logam. Sebab itu zaman logam ni, zaman prasejarah ni dipanggil sebagai zaman logam. Okey, pembuatan ini berlaku seiring dengan pengetahuan manusia tentang teknologi peleburan dan pembuatan acuan. Jadi kita tengok masyarakat pada zaman logam ni sudah
ada pengetahuan tentang teknologi peleburan dan pembuatan acuan. Dan peralatan pada zaman ini terdiri daripada tembaga, gangsa dan besi. Jadi pada setiap zaman ni kita dapat melihat perkembangannya. Setiap zaman tu ada perkembangannya yang tersendiri yang memperlihatkan perbezaannya antara ciri zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan logam. Okey. Seterusnya kita tengok dari segi kegiatan ekonomi. Okey, kita tengok yang pertama iaitu zaman Paleolitik. Okey, pada zaman Paleolitik ini masyarakat bergantung sepenuhnya kepada sumber alam semula jadi. Maksudnya pada zaman Paleolitik ni dia hanya bergantung sepenuhnya pada alam semula jadi. Maksudnya kalau tak ada makanan, kalau tiada makanan, tak ada lah. Jadi bagi mendapatkan makanan, mereka hidup secara nomad. Apa itu nomad? Nomad itu berpindah randah. Mereka hidup secara berpindah randah kerana sekiranya di sesuatu tempat itu tiadanya sumber makanan, jadi mereka akan berpindah ke kawasan lain. Maksudnya pada zaman Paleolitik ni mereka hidup secara berpindah randah dan tidak menetap. Okey, pada zaman Paleolitik ini juga makanan ni berkongsi. Mereka berkongsi makanan, berkongsi bersama-sama. Dan pada zaman Paleolitik ni hidup mereka bersifat sara diri. Okey, kita tengok pada zaman Mesolitik. Pada zaman Mesolitik ini, masyarakat masih bergantung kepada sumber alam semula jadi seperti mengustik hasil hutan, memburu binatang dan menangkap ikan. Mereka juga turut menjalankan perkongsian makanan. Jadi kalau kita lihat dari zaman Paleolitik dan Mesolitik tidak banyak beza. Yang mana kegiatan ekonomi mereka masih lagi sama. Kita masuk kepada zaman Neolitik. Okey, pada zaman Neolitik ini masyarakat mendapatkan makanan melalui aktiviti pertanian dan peternakan. Pada zaman Neolitik ni kita dapat lihat perkembangan yang mana mereka mendapatkan makanan melalui aktiviti pertanian dan peternakan. Mereka mula menternak binatang. Okey, mereka juga menjalankan aktiviti perdagangan dengan menggunakan sistem barter. Pada waktu ni telah ada aktiviti perdagangan dengan menggunakan sistem barter. Apa itu sistem barter? Sistem barter adalah sistem pertukaran barangan yang mana contohnya seseorang itu mempunyai ikan. Kalau kita lihat di gambar dirajah pada zaman Neolitik ni, seseorang itu mempunyai ikan dan seorang lagi mempunyai beras. Jadi mereka tukar barang itu. Contohnya seseorang itu tidak mempunyai ikan tapi mempunyai beras yang lebih. Jadi mereka akan tukar. Maksudnya orang yang tiada bahan keperluan, dia akan tukar dengan barang yang dia ada. Macam tu. Jadi pada zaman Neolitik ini juga mempunyai terdapatnya perkhususan kerja. Okey. Kita tengok pada zaman logam. Pada zaman logam ini, aktiviti utamanya adalah masih lagi pertanian. Jadi, aktiviti utama adalah pertanian. Selain pertanian, ada juga penternakan dan perdagangan pertukaran barang. Dan juga aktiviti pembuatan dan pertukangan turut berkembang. Maksudnya pada zaman logam ini sudah adanya perkembangan yang mana adanya aktiviti pembuatan dan pertukangan. Pada waktu ini aktiviti pembuatan pertukangan sudah makin berkembang. Okey. Kita tengok yang seterusnya dari segi pengumpulan makanan. Pada zaman Paleolitik, mereka mengumpul makanan seperti buah-buahan, cendawan, bijiran dan pucuk tumbuhan adalah aktiviti yang paling penting. Jadi mereka juga turut memburu binatang. Pada zaman Paleolitik ni, pengumpulan makanan buah-buahan, cendawan, bijiran ni sangat penting. Paling penting untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Yang mana kalau kamu boleh lihat di rajah
pada zaman Paleolitik ini. Okey, yang kedua kita tengok pada zaman Mesolitik. Pengumpulan makanan pada zaman Mesolitik, mereka masih menjalankan aktiviti mengumpul makanan. Mereka juga turut mengumpul kerang dan siput yang ditemui di pinggir sungai dan laut. Kalau ke zaman Paleolitik, makanannya adalah seperti buah-buahan, cendawan, bijiran, pucuk tumbuhan. Tapi pada zaman Mesolitik ni dia sudah adanya perkembangan yang mana mereka mengumpul kerang dan siput yang ditemui di pinggir sungai dan laut, kerana pada zaman Mesolitik ini tumpuan tempat kediaman mereka di pinggir sungai dan laut. Okey. Yang ketiga kita tengok pada zaman Neolitik. Apa pengumpulan makanan pada zaman Neolitik? Pada zaman Neolitik ini, masyarakat menjalankan aktiviti pertanian dan peternakan. Ini menyebabkan aktiviti mengumpul makanan semakin kurang dilakukan. Jadi pada zaman Neolitik ni, aktiviti mengumpul makanan ni kurang. Maksudnya bukan tidak ada, tapi kurang kerana mereka telah menjalankan aktiviti pertanian dan peternakan. Maksudnya pada zaman Neolitik ni sudah ada aktiviti pertanian. Mereka telah bercucuk tanam dan melakukan aktiviti peternakan untuk meneruskan kehidupan seharian mereka. Okey, kita tengok pada zaman logam. Okey, pada zaman logam adanya kemajuan dalam bidang pertanian. Maksudnya pada zaman logam ini lebih berkembang dan maju daripada zaman Neolitik. Pada zaman logam ini juga peternakan dan perdagangan pertukaran barang dan perdagangan tukar barang menyebabkan aktiviti pengumpulan makanan hampir tidak lagi dilakukan. Jadi kita dapat lihat perkembangannya, yang mana pada zaman logam ni kemajuan dalam bidang pertanian, peternakan dan perdagangan tukar barang menyebabkan aktiviti pengumpulan makanan ni hampir tidak ada lagi sebab mereka telah ada aktiviti yang khusus. Lepas tu ini pada zaman logam ini juga membolehkan bekalan makanan mereka mencukupi. Aktiviti-aktiviti seperti yang mereka lakukan ni menyebabkan bekalan makanan mereka telah mencukupi. Jadi mereka sudah tidak membuat pengumpulan makanan. Okey, kita masuk yang seterusnya. Ciri-ciri zaman prasejarah yang seterusnya iaitu organisasi sosial. Okey, dari segi organisasi sosial kita tengok pada zaman Paleolitik. Okey, pada zaman Paleolitik ini masyarakat hidup dalam kelompok yang kecil yang terdiri daripada gabungan beberapa keluarga dan hidup secara nomad, iaitu hidup secara berpindah randa. Okey, pada zaman Mesolitik pula, masyarakat masih lagi hidup dalam kelompok kecil dan secara nomad, secara berpindah randa. Ini menyebabkan sukar untuk membentuk organisasi sosial yang lebih tersusun. Jadi pada zaman Paleolitik dan Mesolitik ni, mereka masih lagi hidup dalam kelompok kecil dan nomad. Jadi maksudnya pada zaman Paleolitik dan Mesolitik ni sukar, tiada lagi organisasi sosial yang dibentuk. Okey, kita tengok pada zaman Neolitik. Pada zaman Neolitik ini, manusia ni dia telah mula hidup menetap. Ingat, pada zaman Neolitik ni manusia hidup secara menetap. Jadi bila hidup secara menetap, mereka dapat mewujudkan sistem sosial yang lebih baik dan mempunyai ketua. Pada zaman Neolitik lah mereka mempunyai ketua yang dipilih daripada kalangan mereka. Dan juga terdapat pembahagian kelas atasan dan kelas bawahan. Jadi organisasi sosial ni dia bermula pada zaman Neolitik dan adanya pembahagian kelas atasan dan kelas bawahan. Okey, kita tengok pada zaman logam. Pada zaman logam ni kehidupan masyarakat adalah lebih tersusun
dan juga mempunyai pemimpin untuk menyelesaikan masalah dan membentuk aturan kehidupan yang diikuti oleh setiap anggota masyarakat. Jadi keadaan ini menyebabkan pembentukan sistem pentadbiran. Jadi pada zaman logam inilah yang menyebabkan adanya pembentukan sistem pentadbiran. Okey, kita akan masuk kepada ciri-ciri zaman prasejarah yang seterusnya, iaitu dari segi kepercayaan. Kita akan dapat melihat apakah kepercayaan masyarakat zaman prasejarah ni. Kalau macam pada zaman moden ni, kita sudah mempunyai agama, yang mana agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian dan agama lain-lain lagi. Jadi kita dapat melihat apa kepercayaan yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman prasejarah ni. Okay, jadi kita lihat kepercayaan masyarakat zaman Paleolitik. Okay. Pada zaman Paleolitik ni, manusia ni dia mengamalkan kepercayaan animisme. Apa itu animisme? Okey, animisme ni merupakan kepercayaan bahawa setiap benda ni mempunyai kuasa dan semangat yang dapat menentukan kehidupan mereka. Jadi mereka ni turut percaya bahawa alam semula jadi ni yang menentukan kehidupan mereka. Maksudnya mereka percaya alam semula jadi ni menentukan kehidupan mereka. Mereka percaya pada kuasa alam semula jadi seperti petir, kilat, angin, hujan dan matahari. Jadi apabila mereka melihat petir, kilat, angin, hujan ni, mereka percaya. Mereka percaya pada kuasa alam ni. Okey. Selain itu, setiap objek di sekeliling mereka ni seperti pokok, batu, bukit, sungai dan laut dipercayai mempunyai kuasa. Mereka anggap benda yang ada di sekeliling mereka ni mempunyai kuasa semula jadi yang tersendiri. Jadi itu adalah kepercayaan masyarakat pada zaman Paleolitik. Okey, pada zaman sekarang ada tak kepercayaan macam tu? Okey, sudah tak ada. Jadi kepercayaan ni, animisme ni diamalkan oleh masyarakat pada zaman prasejarah. Okey. Yang kedua kita tengok pada zaman Mesolitik. Okey, pada zaman Mesolitik ni, masyarakat zaman prasejarah ni masih mengamalkan kepercayaan animisme, iaitu kepercayaan kepada kuasa alam termasuk pokok dan matahari. Jadi kepercayaan masyarakat pada zaman Paleolitik dan Mesolitik ni adalah sama. Jadi kita tengok pada zaman Neolitik. Pada zaman Neolitik ni masyarakat melakukan ritual bagi mewujudkan perdamaian dengan kuasa alam. Jadi pada zaman Neolitik ni adanya perkembangan dalam kepercayaan masyarakat yang mana mereka sudah melakukan ritual untuk mewujudkan perdamaian dengan kuasa alam. Ianya bermula dengan amalan penyembahan. Jadi pada zaman Neolitik ni lah adanya permulaan amalan penyembahan. Okey, mereka juga percaya kehidupan selepas mati. Dan ini menyebabkan mayat akan diuruskan dengan teliti dan dikebumikan dengan sempurna. Jadi disebabkan mereka ni percaya kepada kehidupan selepas mati, mayat ni akan diuruskan dengan teliti dan dikebumikan dengan sempurna. Okey. Kita masuk kepada zaman logam. Apa kepercayaan masyarakat pada zaman logam? Okey, pada zaman logam ni terdapat binaan yang khusus diwujudkan untuk upacara ritual dan menyempurnakan upacara mereka. Mereka membuat binaan khusus untuk upacara ritual itu. Apa upacara ritual? Apa itu ritual? Upacara ritual. Upacara ritual ni adalah tata cara dalam aktiviti keagamaan. Jadi, mereka membuat binaan ni untuk menyempurnakan supaya upacara ritual ni menjadi sempurna. Okey. Seterusnya, kita akan lihat kepada
ciri yang terakhir zaman prasejarah, iaitu kesenian dan kebudayaan. Okey, kita tengok pada zaman prasejarah yang pertama, iaitu zaman Paleolitik. Okey, pada zaman Paleolitik ni, manusia zaman prasejarah ni dia menghasilkan lukisan gua yang bersifat realism. Realism ni bersifat seperti real. Adanya lukisan gua. Contohnya lukisan di Gua Chauvet, Perancis. Yang ni kita sudah belajar tentang lokasi zaman prasejarah di dunia, yang mana kita dapat mengetahui Gua Chauvet ni ada di Perancis. Jadi ini adalah lukisan di Gua Chauvet, Perancis. Okey. Yang kedua, kita tengok kesenian dan kebudayaan pada zaman Mesolitik. Pada zaman Mesolitik ni, masyarakat masih lagi melakukan lukisan gua. Contohnya lukisan di dinding Gua Altamira di Spanyol. Tempohnya adalah pada 16,500 hingga 12,000 sebelum Masihi. Jadi pada zaman prasejarah ni, mereka sudah ada kesenian dan kebudayaan. Okey, pada zaman Neolitik pula, masyarakat masih lagi melukis gua, adanya lukisan di gua. Namun, selain itu, masyarakat juga memaparkan kesenian melalui corak pola geometri pada tembikar sebagai simbolisme. Jadi, pada zaman logam ini, masyarakat zaman logam ni, ia mementingkan nilai estetika. Jadi, kita dapat melihat perkembangan dalam kesenian dan kebudayaan, yang mana pada zaman logam ni ia mementingkan nilai estetika. Contohnya, terdapat pola hiasan yang menarik pada gendang gangsa seperti dalam raja ni. Kamu juga boleh rujuk buku teks untuk melihat lebih jelas gambaran kesenian dan kebudayaan masyarakat zaman prasejarah. Okey, jadi itulah 7 ciri zaman prasejarah yang telah kamu mempelajari untuk hari ini. Okey, seterusnya kita masuk kepada ciri-ciri zaman prasejarah ni. Dengan adanya ciri-ciri zaman prasejarah ni, kita dapat mengetahui keupayaan manusia zaman prasejarah meneruskan kelangsungan hidup. Apa yang mereka lakukan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Jadi kita juga dapat melihat setiap perkembangan berdasarkan kepada 4 tahap zaman prasejarah, yang mana mereka pada zaman Paleolitik hidup secara serba kekurangan kerana perlu mencari makanan. Jadi kita dapat melihat keupayaan mereka jika dibandingkan dengan kita. Sekiranya kita ada di tempat mereka, adakah kita boleh hidup seperti mereka? Tentunya sangat mencabar, tentunya agak sukar untuk kita, yang mana kita ni telah lahir dalam keadaan dunia yang moden. Jadi dengan adanya pembelajaran tentang masyarakat zaman prasejarah ni, kita dapat mengetahui corak kehidupan mereka dan ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Okey. Seterusnya kita lihat kepada sebab kelangsungan hidup manusia zaman prasejarah. Kita dapat lihat apakah sebab yang menyebabkan manusia zaman prasejarah ini dapat meneruskan kelangsungan hidup mereka. Okey, yang pertama, kerana adanya penggunaan alam semula jadi. Mereka ni menggunakan alam semula jadi sebagai makanan. Okey. Makanan ni diperoleh daripada alam semula jadi sebelum wujudnya pertanian. Mereka mengutip hasil hutan seperti buah-buahan. Jadi, mereka ni kutip hasil hutan seperti buah-buahan untuk dijadikan sebagai makanan mereka. Okey, yang kedua, mereka berkongsi. Adanya perkongsian. Manusia pada zaman prasejarah seperti zaman Paleolitik dan Mesolitik sering dan saling berkongsi makanan. Jadi mereka ni selalu berkongsi makanan kerana
ketidakcukupan makanan pada zaman ini. Okey, yang seterusnya menggunakan peralatan batu. Manusia zaman prasejarah ni, pada zaman batu ni, dia menggunakan batu untuk memburu, menangkap ikan dan memotong daging. Jadi pada zaman prasejarah ni, mereka menggunakan teknologi batu. Semua menggunakan berasaskan batu. Yang mana kalau kita tengok, memotong daging pun menggunakan batu. Okey, kalau dibandingkan dengan kita zaman sekarang, kita potong daging guna pisau. Kalau manusia zaman prasejarah, mereka menggunakan batu. Okey, seterusnya, sebab kelangsungan hidup manusia zaman prasejarah adalah mencari tempat perlindungan. Mereka ni mencari tempat perlindungan untuk melindungi diri daripada panas dan hujan, binatang buas dan sebagainya. Contohnya, tempat berlindung yang menjadi pilihan masyarakat zaman prasejarah adalah di dalam gua. Gua ni merupakan kediaman yang selamat. Maksudnya gua ni menjadi rumah mereka. Gua ni merupakan tempat yang paling selamat untuk mereka berlindung daripada hujan, daripada binatang buas dan sebagainya. Okey, seterusnya sebab kelangsungan hidup manusia zaman prasejarah juga adalah kerana mereka hidup dalam kelompok. Apabila mereka hidup dalam kelompok, ini akan dapat menjamin keselamatan antara satu sama lain. Jadi, ini adalah kelebihan mereka kerana mereka hidup dalam kelompok. Sekiranya mereka hidup secara perseorangan, sudah tentulah agak sukar untuk mereka, kan? Untuk meneruskan kehidupan. Kerana jika berlaku sesuatu, tiada siapa yang dapat menolong mereka. Namun, jika mereka hidup dalam kelompok, contohnya berlaku sesuatu tragedi yang tidak diingini, jadi rakan-rakan mereka yang lain akan dapat menolong mereka. Okey. Yang terakhir, kerana mereka berusaha untuk memperbaiki kehidupan. Contohnya, manusia pada zaman Neolitik ni menjalankan kegiatan pertanian untuk mendapatkan makanan. Jadi, ini menunjukkan setiap zaman tu mempunyai perkembangan. Jadi, perkembangan ni menunjukkan bahawa manusia zaman prasejarah ni sudah berusaha untuk memperbaiki kehidupannya. Yang mana mereka tidak hidup dalam serba kekurangan. Mereka mengubah kehidupan mereka secara sedikit demi sedikit. Maksudnya ada perkembangan. Okey. Seterusnya. Okey. Dengan mempelajari ciri-ciri kehidupan manusia pada zaman prasejarah ni, yang mana ada 7 ciri ni, kita akan dapat melihat kebijaksanaan masyarakat pada zaman prasejarah yang memanfaatkan alam sekitarnya. Jadi mereka ni memanfaatkan alam sekitar mereka, alam sekeliling mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup. Jadi kita ni kena bersyukur dengan alam semula jadi yang ada pada di sekeliling kita. Jadi, apakah kepentingan bersyukur dalam memanfaatkan alam ciptaan Tuhan? Okey. Kepentingannya adalah dapat menjamin alam sekitar yang bersih dan tidak tercemar. Jadi, kita apabila kita bersyukur dan memanfaatkan alam sekitar, iaitu kita menjaga alam sekitar, kita dapat menjamin alam sekitar yang bersih dan tidak tercemar oleh kekotoran. Okey. Yang kedua, kita dapat memastikan bekalan sumber semula jadi berterusan demi kepentingan generasi akan datang. Yang mana kita tahu bahawa bekalan sumber semula jadi ni bukan kita je ingin menggunakannya dan memanfaatkannya. Namun generasi akan datang juga ingin menggunakan bekalan semula jadi. Jadi kita perlu menjaga bekalan semula jadi seperti tumbuhan, haiwan ni supaya tidak pupus. Jadi generasi akan datang juga akan menggunakan sumber alam ini. Yang seterusnya adalah dapat memastikan keseimbangan ekosistem terpelihara. Dan yang terakhir adalah dapat menjamin hidup yang harmoni dan masyarakat yang sihat dan sejahtera. Ialah sebab apabila alam sekitar ni bersih,
kita dapat mewujudkan satu kehidupan yang sihat, udara yang sihat. Contohnya, jika udara tercemar, kita pun hidup udara yang tercemar, yang kotor. Jadi boleh menyebabkan adanya penyakit. Jadi alam sekitar yang bersih ni dapat mencegah penyakit seperti denggi, malaria, taun dan sebagainya. Jadi contohnya seperti penyakit denggi, yang mana kita perlu menjaga alam sekitar kita. Yang mana kalau denggi ni kita tak boleh membiarkan kawasan tu bertakun dengan air, yang mana akan dapat menyebabkan nyamuk itu bertelur dan jadilah wabak denggi yang boleh mengancam keselamatan dan nyawa kita semua. Jadi itulah kepentingan bersyukur dan memanfaatkan alam ciptaan Tuhan supaya kehidupan kita terjamin dan sihat. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat memahami dan menjelaskan 7 ciri-ciri kehidupan masyarakat pada zaman prasejarah. Sekian, terima kasih.